berkenaan dengan isu PRN ke-16 Sabah yang mana tak lama lagi akan berlangsung. Dan kita tahu ya, dalam isu PRN Sabah ini adalah satu ujian ya kepada parti PKR, terutamanya ujian ya kepada tim damai yang telah pun menang ya dalam pemilihan parti yang lepas. Dan kita tahu waktu itu mereka begitu gairah ya untuk merasmikan ya jentera pilihan raya negeri Sabah tu. Jadi saya harap rakyat Sabah, saya harap rakyat Malaysia boleh menontonlah lepas ni ya, yang mana target ya PKR untuk menang ya sekurang-kurangnya 10 kerusi DUN di negeri Sabah. Tapi ini juga satu ujian ya kepada Panglima Perang PKR, iaitu anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri yang juga Perdana Menteri ya, untuk mengetahui ya jentera. Dan saya lihat dibantu oleh beberapa kepimpinan yang lain lah, terutamanya yang saya lihat begitu aktif membantu Nurul Izzah ni, iaitu MB Negeri Selangor lah, iaitu Amiruddin Sari, dan begitu juga dengan yang lain. Jadi di situ kalau kita lihat ya, masalah Sabah ni sekarang ada dua perkara yang besar yang menjadi satu bualan hangat ya di kalangan masyarakat di Sabah. Yang pertama adalah kes membabitkan kematian Zara. Yang terbaru ni kita tahu membabitkan isu banjir yang melanda negeri Sabah. So dua perkara ini saya lihat sehinggakan Perdana Menteri juga turun ya ke Sabah untuk meninjau keadaan banjir yang ada di sana. Saya nak pergi kepada ujian pertama yang membabitkan Nurul Izzah ni, yang membabitkan PKR ni, yang mana kalau kita lihat ya sekarang ini PKR, kalau saya tengok dalam hari ini ya, PKR sibuk ya menyerang pembangkang, menyerang kepada PAS terutamanya, juga Parti Bersatu di peringkat Semenanjung. Tetapi mereka lupa bahawa sekarang ini mereka sepatutnya geng-geng PKR ni patutnya tumpu kepada Sabah, tapi tidak dibuat begitu ya. Tumpuan mereka adalah kepada Semenanjung, yang pada saya tidak akan menguntungkan kepada PKR lah. Tetapi tahniah lah kepada geng-geng PKR, geng-geng yang setiap hari yang nak membalun saya di sini, kerana kebodohan yang kamu telah pun tunjukkan. Politik, parti politik dia sebenarnya melihat situasi dekat mana adanya pilihan raya. Bukannya sekarang ini kalau PKR, kalau geng-geng yang menyokong damai ni, saya tengok sibuk menyerang PAS, tidak memberi makna. Kerana pilihan raya yang berlaku adalah di Sabah. Pilihan raya umum lambat lagi. Begitu juga akan berlakunya pilihan raya kecil, pilihan raya negeri pula di selepas ini di negeri Melaka. Selepas Melaka, Johor. Lepas tu Sarawak. Dan kalau kita lihat, contohnya kerajaan GRS Sabah ini. Kerajaan GRS Sabah ni, bagi orang Sabah, bagi orang yang melihat dalam politik dalam negeri dan sebagainya, GRS ni adalah satu gabungan, iaitu gabungan parti yang di Sabah yang baru muncul tau. Tiba-tiba muncul setelah habisnya PRN Sabah yang lepas. Sebenarnya kerusi yang terbanyak menang pada PRN Sabah yang lepas adalah kerusi warisan. Tapi sebahagian daripada geng warisan ni melompat, sebahagian daripada DAP juga kalau tak silap saya melompat, dan begitu juga dengan PKR, ada 2-3 kerusi, 2 kerusi tak silap saya PKR pun melompat menyokong, dan akhirnya terjadinya GRS. Termasuk Haji G pun, kalau tak silap saya Haji G adalah daripada Perikatan Nasional. Jadi begitulah yang saya lihat berkenaan dengan isu yang ada di Sabah ni. Saya harap kali ini Sabah ya, terutamanya rakyat Sabah melihat bagaimana situasi politik di Semenanjung, dan bagaimana penyokong-penyokong parti, terutamanya parti PKR ni, yang mana kalau kita lihat sentimen-sentimen yang dimainkan di Sabah, di Sarawak ni sangat berbeza. Apa yang saya lihat sekarang ini di Sabah, ramai ya orang Sabah, tak kira lah mereka orang Melayu, orang Islam yang ada di Sabah, mereka mempersoalkan tau. Mereka mempersoalkan apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Dan kalau kita lihat ya apa yang berlaku ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya lihat daripada komen media-media sosial, orang-orang Sabah ni, mungkin orang-orang PKR dia tak nampak lah benda ni. Tetapi apa yang saya lihat sekarang ni, orang di Sabah mempersoalkan Perdana Menteri asyik memberi duit ke Gaza, asyik membantu Palestin.
Sedangkan rakyat Sabah hanya dibantu dengan bantuan banjir 10 juta. Tapi kita bantu Palestin sehingga 200 juta. Jadi ini satu perkara ya, tak sampai 5% sahaja dia nak bantu negara dia. Sedangkan kalau kita lihat siapa pun jadi Perdana Menteri tidak boleh buat keputusan begitu tau. Keputusan apa yang nak dibuat Perdana Menteri sepatutnya mereka kena berunding dengan Sabah dan Sarawak. Ini satu perkara ya, yang ramai orang Sabah Sarawak tak faham. Orang Sabah Sarawak ni ramai tak faham satu perkara ni. Perkara yang melibatkan kuasa Perdana Menteri ini sepatutnya orang Sabah dan Sarawak selalu kena persoalkan. Kerana apa-apa tindakan Perdana Menteri kena minta wakil Sabah dan Sarawak. Kerana apa? Kerana kita sama-sama menubuhkan Malaysia. Kita bukan negeri yang termaktub seperti mana di Semenanjung. Sabah dan Sarawak ni adalah wilayah yang membentuk Malaysia. Jadi keputusan, kalau Anwar Ibrahim nak derma kepada Gaza, Anwar Ibrahim nak derma kepada negara luar, Anwar Ibrahim kena minta dulu dengan Sabah Sarawak tau. Sebab kalau ikut-ikut, hasil negara ni 1/3 kena balik kepada Sabah Sarawak. Tapi perkara ini tidak dibuat. Sebab itu selalu dipersoalkan. Jadi orang Sabah Sarawak kena lihat benda ni. Bukan nak jadi Perdana Menteri, sewenang-wenang kau nak gunakan wang negara, sewenang-wenangnya kau buat keputusan sendiri tanpa engkau merujuk dengan Sabah Sarawak. Jadi buat apa Sabah Sarawak ni ada autonomi? Benda ni banyak orang politik Sabah dan Sarawak tak pernah fikir. Banyak, saya ingat ramai dia orang tak pernah melihat bahawa jangan siapa-siapa pun jadi Perdana Menteri dalam Malaysia ni membelakangi keputusan dan buat keputusan sendiri tanpa melihat orang Sabah dan Sarawak, tanpa melihat keputusan daripada ahli parlimen Sabah dan Sarawak. Jangan ada pemimpin-pemimpin pusat yang duduk dalam kerajaan menjadi kurang hajar membuat keputusan mereka. Oh, ini suka-suka hati aku. Oh, Anwar jadi Perdana Menteri, suka bapak aku nak buat apa. Tak boleh macam ni. Walaupun mereka ni ahli parlimen PKR, walaupun mereka ni ahli parlimen daripada BAP ataupun Amanah, asal mereka daripada Sabah dan Sarawak, mereka kena menentang perkara ini. Perkara inilah yang menyebabkan sebahagian daripada saya duduk dalam PKR ni, saya selalu ulas perkara ini. Jangan pemimpin-pemimpin pusat, jangan mereka yang jadi kerajaan hari ini bersikap kurang hajar terhadap Sabah Sarawak. Kita ni yang membenarkan. Jadi mana-mana pemimpin Sabah Sarawak harus melihat perkara ini. Keputusan Perdana Menteri tak boleh sebulat suara, dia nak buat sendiri. Contoh sekarang ni, banjir dekat Sabah, engkau bagi 10 juta. Dekat Gaza engkau bagi 200 juta. Mana adil? Orang dalam negara engkau setengah mati, 10 juta pun belum tentu dia bagi. Sedangkan duit datang daripada Sabah Sarawak. Korek duit Sabah Sarawak, lepas tu kau bagi sedikit dalam waktu susah. Kalau negeri Semenanjung yang kecil-kecil tu boleh pula dia bantu. Jadi benda ni, macam mana orang nak terima parti? Sebab itu Sabah Sarawak ni selalu bermain dengan istilah parti Melaya, parti Melaya. Sebab apa? Keputusan yang mereka buat selalu berkiblatkan keuntungan kepada mereka. Dia tidak melihat kepada arah kita pun. Ini komen daripada Muhammad Nazri. Dia kata apa tahu? Muhammad Nazri kata duit yang dihantar ke Gaza bukan dari kerajaan kita. Itu duit dari kerajaan luar yang diorang tak boleh hantar direct. Kalau kata duit daripada kerajaan luar, kenapa Anwar Ibrahim umum? Umumlah. Kalau betul duit daripada luar, umumlah bahawa oh ini duit daripada luar, bahawa dia melalui Malaysia untuk dihantar ke sana. Tak ada masalah kau umumkan dekat rakyat Malaysia. Jangan kau kata duit Malaysia ke, duit ni ke. Sebab benda ni bukan masalahnya sekarang ni yang duk membangkang benda ni, yang duk bercerita tentang benda ni pun orang-orang Sabah juga. Jadi janganlah buat macam tu dengan rakyat negara sendiri. Itu sebab saya fokus dengan Sarawak. Sebab itu saya lebih baik saya keluar daripada PKR itu disebabkan benda-benda antaranya benda macam ni tau. Keputusan setiap Perdana Menteri tidak melihat ke arah Sabah Sarawak macam mana. Mana bayangkanlah Sabah banjir kau umum 10 juta. Kalau kau umum 10 juta, confirm kau keluarkan duit 10 juta tu selepuk bagi dekat Sabah, tak apa. Takut dia jadi pembohong sama macam dekat Sarawak. Anwar Ibrahim
Saya tak tahulah kalau sebab GRS ni, kita tak tahu macam mana selok belok dia nak menipu dalam kerajaan Sabah tu. Tapi kalau dekat Sarawak, PKR ni tak boleh menipu. Anwar Ibrahim tak boleh menipu sebab kerajaan itu dipegang oleh GPS. GPS ni memang dekat Sarawak dia tak sehaluan dengan PKR. So apa berlaku dekat Sarawak? Anwar Ibrahim datang dekat Sarawak, dia umum gini. Tahu? Dia umum banyak Anwar ni, dia cakap. Okey, umum juta-juta dia umum dekat Sarawak. Maklumat yang saya dapat daripada GPS, kebanyakannya Sarawak terpaksa keluar duit kerajaan negeri Sarawak untuk teruskan agenda Anwar ni tadi. Sedangkan Anwar masih berhutang dengan Sarawak. Tak tahu lepas ni dia bayar atau tidak. Nasib baik Sarawak ada duit. Kerajaan Sarawak ada duit sendiri untuk nak bayar, untuk nak urus cerita Anwar Ibrahim ni tadi. Sebab itu, dekat Sarawak ni GPS bengang dengan Anwar Ibrahim ni. Dekat Sabah ni dia umum 10 juta, saya tak tahu. Jangan-jangan dia umum saja 10 juta duit kerajaan negeri Sabah. 10 juta nak bagi dekat Sabah, engkau jatuhkan Rafizi Ramli 16 juta. Ada pula duit. Mana punya cerita lah Anwar Ibrahim ni, mana punya cerita lah PKR ni. Sebab itulah saya kata. Tapi akhirnya kita pergilah kepada PRN Sabah ni nanti. Sekarang ni dia orang ni nak mempertahankan cerita mereka sendiri. Pertahankanlah. PKR pertahankanlah. Dengan saya, kamu orang nak jawab macam mana pun, itu hak kamu nak jawab dengan apa yang saya ulas ini. Tetapi kamu orang yang sekarang ni orang PKR, kamu yang kamu perlu jawab bukan dengan saya sebenarnya. Kamu tak dapat untung daripada saya. Kamu tak dapat undi daripada saya. Yang kamu perlu jawab sekarang ni dengan orang Sabah sana. Datang daripada... Kamu orang kena beritahu dekat rakyat Sabah seperti mana yang kamu jawab dengan saya ini. Jika PKR ada kemampuan jawab ini dekat Sabah, maka PKR boleh menang. Kalau PKR tak boleh jawab isu yang membabitkan, kenapa kau bagi dekat Gaza 200 juta, kenapa kau bagi dekat Sabah 10 juta, ini kalau kau boleh jawab dekat Sabah, PKR boleh menang. Tapi kalau PKR kongkang tak boleh jawab, macam anjing menyalak bukit, memang habis kali ini disebabkan orang Sabah. Yang kedua, orang Sabah lihat bahawa isu yang membabitkan pembulian terhadap isu kes Zara yang menyebabkan kematian ini. Ini adalah satu kes yang besar yang menjadi trending seluruh dunia. Dan isu ini pun kerajaan yang ada, terutamanya PKR ni lah, untuk berbelit-belit cakap, tak tahu apa semua, nak ulas juga. Akhirnya, tak selesai juga. Sampai hari ini dipersoalkan, PKR ada dalam kerajaan tau. Kerajaan negeri Sabah, kerajaan juga pusat. Ini juga, PKR tak dapat jawab. Isu yang membabitkan Farhas, yang membabitkan tanah dekat Sabah tu, yang dikatakan berpuluh ekar tu, itu juga dijawab orang kata sembrono, dijawab tidak begitu. Ni orang Sabah tahu. Dan yang terbaru ni kes banjir ni lah yang kita ulas ni tadi. Jadi dekat mana? Saya tanya ramai kawan di Sabah. Saya tanyalah dekat orang-orang Sabah ni. Kan? Rasa-rasa dia orang nak undi ke PKR? Boleh dapat 10 kursi ke? Sebab itu saya kembali kepada cerita lama saya yang lepas, iaitu dekat Sabah ni nanti, apa yang berlaku? Lebih baik orang Sabah ambil keputusan mencari parti lokal yang ada di Sabah untuk menguruskan negeri mereka. Tidak mahu lagi parti yang bertapak di Semenanjung ataupun parti yang kata mereka parti nasional yang ada di seluruh Malaysia ni bertapak di wilayah kamu. Sebab apa? Keputusan dia nanti susah. Seperti mana yang saya ulas sebelum ini. Sebab bapak kamu dekat Semenanjung. Bayangkan, kalau PKR lah, kalau PKR jadi kerajaan dekat Sabah. Okey? Contohnya mungkin seorang pemimpin PKR bernama A menjadi ketua menteri Sabah. Bila dia jadi ketua menteri Sabah, dia nak buat keputusan untuk Sabah, dia tak dapat nak buat tau. Sebab apa? Sebab bapaknya ada dekat Semenanjung. Siapa bapaknya? Anwar Ibrahim. Siapa timbalannya? Nurul Izzah. Siapa lagi naib-naibnya? Semua ada dekat Semenanjung, orang Semenanjung. Keputusan dia tidak akan tercapai. Tapi kalau kamu pilih parti lokal, keputusannya betul. Kalau orang kata walaupun mereka adalah parti nasional, walaupun mereka parti Melaya, tetapi calonnya anak Sabah, betul. Tapi keputusan itu tak boleh dibuat segera. Tapi kalau parti lokal Sabah, presidennya ada di Sabah.
Timbalan presidennya ada di Sabah, naib presidennya ada di Sabah. Dan begitu juga strukturnya, Setiausaha Agungnya, dan sebagainya semua ada di Sabah. Dan parti mereka, memerintah negeri Sabah itu senang. Kalau kata kerajaan pusat tak boleh bantu, boikot. Itu yang berlaku dengan GPS. Tapi apa yang berlaku dekat Sabah? Macam JRS sekarang ni. JRS tumbang ambing. Sebab itu JRS tu tak boleh nak mencapai apa-apa. Dalam dia tu ada PKR. Dalam dia tu ada parti sekian gini, ada parti sekian gitu. Geng-geng DAP yang melompat dan sebagainya. Macam mana JRS tu nak membuat keputusan? Kalau dia takut dengan Anwar Ibrahim. Sebab itu MA 63 Sabah tak boleh dilaksanakan. Sarawak boleh laksanakan MA 63 dah. Sebab kenapa? Contoh, pelabuhan. Sarawak minta untuk kembalikan hak pelabuhan, dibagi. Sarawak minta buat Petros sampai Berbalah, bagi. Apa lagi? Sarawak buat. Semua Anwar Ibrahim kena bagi. Kena siapkan. Sabah, kenapa? Sebab orang-orang PKR ada dalam itu. Orang PKR ada kat situ, orang DAP ada kat situ. Dan mereka ini, dia berkiblatkan kepada pemimpin mereka di Semenanjung. Dan mereka juga takut. Mereka takut bersuara. Sebab apa? Mereka takut hilang kuasa. Selepas ini tak boleh bertanding lagi. Mungkin akan ditukar lagi dia sebagai calon. Ini pengalaman saya duduk dalam parti PKR. Pengalaman saya lihat depan mata saya. Sebab Sabah Sarawak ni ada autonomi dia sendiri. Saya tak tahu Sabah macam mana autonomi dia. Untuk pemilihan calon ni, kita yang pilih. Saya ingat lagi. Pemilihan calon untuk PKR Sarawak, PRU ke-15 ni tadi, yang pilih kami ni. Kami ni yang pilih. Bukan pusat pilih tau. Kami yang pilih. Dan bagaimana nak singkirkan orang ni depan mata saya. Macam mana dia orang singkirkan Dr. Teo yang menjadi ahli parlimen Miri. Tak kalah tau. Dalam pilihan raya tu, singkirkan dia dengan keluarkan nama dia daripada calon. Macam tu. PKR ni dia nak singkirkan orang macam tu tau. Kejamnya tak kejam politik ni. Saya terpinga-pinga tengok. Nasib baiklah YB Chiu yang ganti dia tu sekarang ni menang. Tapi dia singkirkan Dr. Teo ni dalam kita berbincang. Sebab itu dia jadi penakut. Puak-puak ni takut mereka bila dah menang, takut kena singkir. Takut apa? Takut tak dapat jadi calon. Sama, PKR Sarawak pun sama. Mereka takut diri mereka tak boleh jadi calon apabila keputusan nanti dibuat. Antaranya, banyak tahu faktor saya kenapa saya keluar PKR. Sebabnya itu. Kalau saya bersuara dalam MPN Sarawak dan saya mempertahankan hak-hak yang ada dekat Sarawak, maka saya akan ditolak untuk jadi calon. Ini perangai PKR. Orang yang bagus ni, orang yang berjuang ni tadi, dia akan tolak. Bagaimana dia tolak? Dalam pilihan raya dan sebagainya dia tolak. Dan mereka-mereka ni, pemimpin dia ni, kesi-kesi yang Sabah Sarawak ni bersekongkol. Macam sekarang ini, dia orang dah awal-awal bersekongkol untuk menghentam saya. Kenapa duduk dalam parti yang nak hentam saya? Dayak yang ada dalam PKR Sarawak umpamanya. Tak guna. Kerusi yang nak menang kerusi Dayak ni, tapi tak guna. Dia orang ni kaki ampu. Dia orang pun tak boleh menang. Tapi harapan dia dapatlah pegang GLC. Dapatlah jadi pengurusi itu. Kan? Dapat jadi senator. Ini saja harapan dia orang. Jadi, saya kembali kepada isu PRN Sabah ini. Ujian yang Nurul Izzah nak terima dekat Sabah. Kita ni tak malu. Kita ni tak malu. Yang pertama. Yang kedua, kita ni tak ada rasa apa-apa. Macam saya tak ada rasa apa-apa sebab saya bukan dalam PKR. Tapi mereka yang sekarang ini, yang duk membalun saya dekat sini, yang duk membalun saya dekat luar, yang duk belagak sombong sekarang ni, yang kamu orang tidak pun orang Sabah, yang kamu tidak pun PKR Sabah, kamu orang akan melihat Sabah itu nanti bila PKR tidak dapat 10 kursi. Itu pun kalau dia dapat 5 kursi pun bagus. Jangan ceritalah 10 kursi dekat Sabah. 5 kursi kalau PKR menang dekat Sabah dah kira bagus. Sebab itu saya kata, tak payah kau orang nak hentam saya, orang-orang PKR ni. Terutamanya orang yang ada di Semenanjung. Orang Sarawak, PKR Sarawak, tak payahlah kau sibuk. Memang tak ada gunanya. Tak ada sesen pun kau untung dengan kau orang hentam saya. Sebab apa? Kau orang kau lingkup dekat Sabah. Bila PKR lingkup dekat Sabah, dia terus berjangkit dekat Melaka. Lepas dia berjangkit dekat Melaka, dia terus berjangkit dekat ni Johor. Dekat Sarawak tak payah cakap lah. Yang terakhir Sarawak. Lepas tu masuk dalam PRU ke-16.
Melingkup semua. Dan disitulah kita tengok geng-geng yang dok membalun saya, geng-geng yang dok mempertahankan Nurul Izzah ni, saya nak tengok dekat mana. Saya senang. Sebab PRN Sabah ni saya garanti PKR hilang keupayaan dekat sana. Silap-silap kerusi yang nak dipertahankan pun habis dekat Sabah ni. Dekat Melaka, saya tak tahulah. Samsul nak pergi berunding dengan Menteri Besar Melaka kan. Mungkin Menteri Besar Melaka dan Akmal Saleh nak bagi dia kerusi kot. Mungkin UMNO dekat Melaka nak bagi dia ni. Kak Johor, mungkin jugalah. MB Johor nak bagi dekat Dr. Zulaiha kerusi. Dekat Sarawak, berharap juga GPS bagi mereka kerusi. Cerita yang PKR buat sekarang ni semua lawak. Yang dorang ni dok mengentam saya dok ni. Saya dok perhati dia. Perhati je kebodohan-kebodohan mereka ni. Dan mereka yang nak ulas politik ni, yang dok mengentam saya daripada Semenanjung terutamanya ini, dia pun tak tahu politik Sabah Sarawak. GRS tu dia pun tak tahu. Komponen GRS pun tak tahu. GPS pun dia tak tahu. Komponen GPS tak tahu. Apa parti yang dalam GPS pun tak tahu. MA63 tak payah cakap lah. Telonggong ke sana sini. Nak tengok lepas ni Nurul Izzah menangis. Menangis Nurul Izzah. Saya nak tengok orang yang dok mengentam saya. Kali ni kau nak tengok ada value ke tak ada value ke saya. Kali ni kau orang, saya nak tengok kamu orang ni ada value ke tak. Jadi saya senang. Saya keluar banyak faktor tau saya lihat dalam PKR ni. Faktor-faktor pemimpin dia, faktor-faktor antara ketua-ketua cabangnya, faktor antara ketua-ketua wanita ni. Ketua wanita PKR. Wanita mana? Contoh di Sarawak. Kerjanya membodek Fadlina aja 24 jam. Yang Fadlina ni pula pertama kali jadi menteri, tak ada pengalaman jadi YB, dapat jadi menteri penuh, jadi menteri pendidikan. Kerja dia untuk diampu je. Kerjanya untuk diampu je 24 jam. Itu kerja wanita. AMK. Tahulah, ketua MK yang ada tu. PKR lemah. Saya cakap betul. Ketua-ketua cabang yang ada, mana ada fungsi? Tak tahulah. Sebab mungkin mereka ikut cara Samsul lah. Jadi pemimpin sembunyian. Mana ada ketua-ketua cabang PKR, mana ada? Media dia tak ada. Apa pun tak ada. Bunyi pun tak ada. Dekat Sabah tu, satu je yang saya tengok yang bersuara. Yang itulah dulu pernah jadi ketua penerangan Sabah tu. Kasihan dia. Tapi dia pun geng Rafizi. Sekarang ni saya nak tanyalah dia orang tu. Yang duk menghentam saya yang daripada Semenanjung ni, penyokong-penyokong dekat Semenanjung ni, mana ada mereka mana tahu politik mereka ni fikir Anwar Ibrahim PKR. Dia orang tak tahu pun macam mana nak dapatkan kerusi, macam mana kuasa PKR tu. Dia orang tak tahu. Di peringkat negeri macam mana mereka nak dapat kuasa, di peringkat pusat macam mana dapat kuasa. Yang mereka tahu pertahankan PKR. Kepala bapak dia orang, dia ingat apa? Parti kuat hanya kalau engkau menang dengan banyaknya adun, dengan banyaknya ahli parlimen. Parti PKR tu boleh je hidup macam MIC, MCA tu. Tapi kalau kau ada satu ahli parlimen, ada dua ahli parlimen, itu namanya parti hidup segan mati tak mau. Macam gerakan langsung tak ada tau. PKR akan jadi macam tu lah. Satu masa nanti PKR jadi macam tu dan orang-orang ni akan hilang. Waktu tu lah geng Rabanan tak ada apa tak ada. PKR sekarang ni yang duk sombong-sombong ni kebanyakannya datang daripada contohnya Selangor kan. Geng-geng pengampu-pengampu yang ada ni tu je. Yang lebih-lebih tak ada sangat pun PKR ni. Ni alam sah atas pandangan aku lah, jangan mimpi PKR nak pegang Melaka. MLK Melaka kan, Melaka. Kalau kita cakap macam alam sah ni cakap, orang PKR mengamuk. PKR ni kalau kita kata mereka kalah, kalau kita kata PKR ni akan habis, hilang kerusi dan sebagainya, marah orang dia. Tapi itulah PKR. PKR ni kalau kita kritik dia, kamu orang akan hilang kerusi, kamu akan habis selepas ini, dia marah. Ini bodohnya PKR. Orangnya sepatutnya jangan marah. Sepatutnya kau jangan marah saya dekat sini. Engkau pergi turun senyap-senyap, pergi buat kerja kat kawasan.
Ini marah saya dekat sini, dapat untung apa? Dia pun pagi petang tunggu saya buat live. Saya buat live, datang masuk, menyerang saya. Apa yang kau dapat? Satu ahli baru pun kau tak dapat. Daripada dia pergi serang saya, baik dia pergi, turun dekat bawah, pergi cari satu orang untuk jadi ahli PKA. Bayangkan, kalau satu hari orang-orang duk serang saya ni, dan konon-konon menyokong PKA ni, turun dekat kawasan, daftar satu ahli PKA. Kan, satu hari. Dalam 1 tahun dah dapat 360 orang. 360 orang suami isteri dah dapat dah hasil. Sekurang-kurangnya 5 tahun dah berapa ada orang dapat. Ini tak. Ini macam orang bodoh, belagak sombong, hari-hari pada jawab saya dekat media. Tapi tak ada keahlian baru yang PKA buat. Apa benar? Siapa yang nak terpengaruh? Yang jadi mangsanya kau orang lah. Orang PKA yang bodoh tu lah, yang nak menyerang saya pagi petang tu. Saya yang untung. Orang tengok media saya sana, saya sini. Ujungnya orang tengok, oh ini kebodohan PKA. Oh ini PKA macam ni kan. Ini gila punya geng-geng PKA. Penjilat Frank penjilat anuai. Tak ada, dia orang tak payahlah nak ni saya. Saya dengan kerja saya lah kan. Mereka fikir geng PKA ni dia ada grup-grup bodoh dia ni. Saya dengar saya tak tahu lah. Kan? Dia setiap malam tunggu saya untuk nak serang saya, tak cukup. Kalau korang nak masuk dalam saya punya live ni, kurang-kurangnya korang masuk 100 orang. Okey. Geng PKA kalau setakat kau masuk 5 orang, kalau aku blok engkau apa tak dapat. Buat lagi akun baru kau. Dah terlambat dah. Kau orang PKA, penyokong PKA, kau orang nak menghentikan saya dah terlambat dah. Terlambat. Saya dah ada media dah lama dah. Sebelum masuk PKA saya dah ada media. Kamu orang nak hentikan saya macam mana? Ni geng PKA yang balun saya ni, 1 subscribe pun tak dapat. Apa dia? Parti yang konon-kononnya boleh dikritik, parti yang konon-kononnya demokrasi, parti yang konon-konon slogan keadilan. Mana ada keadilan? Cuba tengok. Keadilan mana yang PKA nak pertahankan ini? Nak jatuh ke kawan dengan sistem 16 juta, jatuh ke Rafizi. Yang Rafizi itu pertahankan PKA berpuluh tahun. Rafizi lah, seorang ni lah yang dia nak jatuhkan. Lepas tu kau nak pergi cari orang baru lagi. Engkau buang satu orang, yang keluar berpuluh-puluh beratus orang. Kau pergi cari satu orang lagi nak masuk ganti yang satu orang tu pun susah. Kan? Bertambah lemas lah PKA tu. Macam saya ni, memang dekat pusat, memang orang-orang PKA ni yang ni nampak tak ada impak. Tapi saya dah beritahu, elok-elok PKA sekarang ni baru nak bernapas sedikit dekat Sarawak, hilang nafas dia. Kawasan Dayak jangan harap PKA boleh dapat apa-apa dekat Sarawak. Saya akan pastikan. Itu dekat Sarawak lah. Saya tak dapat lah nak ke negeri lain. Tapi saya pastikan memang saya kuyupkan PKA tu. Kawasan saya kalau ada calon PKA memang tak percaya. Tengok PRN Sarawak ni, kalau korang tak percaya, PKA kalau berani letaklah calon PKA dekat kawasan saya. Nak tengok dia akan menang daripada belakang. Kalau ada 5 calon dekat kawasan saya, PKA lah paling tandus sekali orang tak undi. Jangan dia orang nak ni. Memang bodoh lah. Dekat Sabah macam mana nak memerintah kalau perangai PKA macam ni? Ingat orang Sabah, orang Sarawak bodoh. Nak dibodohkan. Kalau kat Sarawak ni memang hanyut lah. Saya garanti itu hanyut. Sekarang ini, mereka-mereka yang mencari makan dalam politik ni, nak buat bisnes dalam politik, dia gunakan lah. Dia betul-betul lah, dia orang balun saya dan sebagainya. Dia dapat manfaat lah. Saya tengok hari ni, pakat ramai-ramai. PKA dah jadi macam walaun. Dia orang dah grup WhatsApp rasanya. Sekarang ni dia dah sibuk dah. Dia sibuk serang pas dekat pusat. Tu dekat Sabah tu orang nak pilihan raya. Hal kecil-kecil pun mereka nak balun.
Ha. Dah perangai macam budak-budak. Politik Malaysia ni sekarang ni perangai mereka macam budak-budak. Isu parti ni pas berbalah dengan Bersatu dan sebagainya, tak payah PKR sibuk. Tak payah nak ni, tak payah nak ulas lah. Tak payah PKR nak sibuk, oh isu duit lah, berjuta-juta dah pakai. Alah, PKR bersama. Parti politik mana yang tak pakai duit, kempen? Parti politik mana yang tak bergerak nak pakai duit? PKR dulu, nasib baik dia tak ada duit. Tak ada orang nak bagi duit. Adalah, tapi tak banyak. Kalau ada pun orang PKR ni sebab tengok sekarang ni jadi kerajaan. Mana ada orang tolak duit. Dah tentu kita nak turun ke kawasan. Dulu saya turun ke kawasan, pakai duit sendiri ni, PRU ke-15, duit saya habis banyak bantu PKR. Di Sarawak. Anwar Ibrahim bagi duit untuk saya bergerak daripada Selangau sampai ke Mas Gading tu, menguruskan penerangan Sarawak. Tahu berapa? Saya minta ni direct dengan Anwar Ibrahim. Ni bukan main-main saya cakap ni. Tanya Anwar Ibrahim tu kalau dia nak jawab. Tanya dekat Fahan. Fahan Fauzi yang ada tu, Sutpol dia. Berapa Fahan bagi dekat saya? Saya cakap, saya tak ada duit ni. Macam mana dah nak bergerak ni? Duit saya dah habis. Duit saya sendiri pun tak ganti. 500 je dia bagi. Izan 500, pandai kau. Kau orang derma boleh lebih banyak daripada kerja Anwar ni tau. Izan pandai 500. 500. Kau orang fikir lah, saya nak pergi bergerak ni tau. Nak buat kerja ni, pilihan raya ni. 500. Macam mana kau boleh tahu 500? Pandai betul kau. Bersyukur dapat 500 macam mana? Duit saya dah habis beribu lah. Kita dah turun dulu dekat kawasan. Kalau negeri Melaka ke negeri Sembilan tak apa. Negeri Sarawak ni. Betul tak ada tol tapi minyak saya pergi ke sana berapa jauh dah. Minyak pergi balik je. Kita paksa duduk hotel lagi. Oh, Izan hari tu bro ada beritahu. Lepas tu Fahmi kencing saya hidup-hidup tu. Tak pasal-pasal. Buat meeting dengan ketua penerangan PKR cabang di Sarawak waktu PRU tu. Dia sudah sedap duduk dekat Belfire. Lepas tu dia menghadap dekat meeting online. Ya, nanti saya bagikan bajet Daniel. Jangan risau, dia kata. Ketua penerangan ni. Okey, bagus. Oh, kalau budak-budak pun, ketua penerangan cabang pun, balun saya. Daniel, mana duit yang Fahmi bagi? Kepala bapaknya apa? Sesen pun Fahmi tak bagi. Sampai habis pilihan raya. Sekarang ni, diorang duk mewah-mewah, duk sombong, duk angkuh. Batu saya tak percaya dengan Fahmi tu. Orang jangan percaya lah dengan Fahmi tu. Tapi bolehlah korang percaya sekarang ni sebab dia dah jadi menteri. Bajet dah banyak, duit dah banyak. Boleh percayalah. Korang boleh lah rapat dengan dia. Boleh dapat projek kan, dapat apa boleh lah. Kan? Dapat jawatan pegawai boleh lah. Yang seorang ni pula, Datin Sri Rosmah Mansuri ni. Aduh, hai. Jangan pakai nama Datin lah. Kalau engkau bukan Datin lah. Saya bukan mengemis dekat TikTok. Dekat sini pun saya mengemis. Bukan saya mengemis dekat TikTok ya. Dekat Facebook, dekat YouTube, dekat mana-mana media sosial lah saya mengemis. Nak malu apa? Apa saya minta dengan kamu? Aduh, hai. Payahlah puak-puak ni. Saya bukan minta dengan kamu. Nama aja Datin si Rosamah apa ni? Mansuri. Aduh, hai. Oh, Dak Hawi dapat 50k Dia orang ni pelik lah. Saya memanglah mengemis. Apa saya nak malu?
Ini sibuk dengan saya mengemis. Bodoh dia pergi komen dekat saya, mengemis dekat TikTok. Bukan mengemis dekat TikTok, kat sini saya mengemis. Tahu? Di sini saya mengemis nih. Dekat atas nih, saya minta sumbangan dengan kawan-kawan untuk bantu saya. Habis nak minta sumbangan dengan PKA, mana nak bagi? Yang kritik saya adalah, kata saya kutip Tin Milo lah dan sebagainya. Jadi saya minta dengan orang lah, dengan kawan-kawan yang ada dalam ni. Mana PKA nak tolong saya? Kalau PKA nak tolong saya, daripada dulu dia dah tolong. Jadi janganlah marah saya jadi pengemis. Saya jadi pengemis pun bukan duit ni saya ambil. Duit ni dah tentu namanya persatuan, dah tentu namanya NGO, dah tentu nak pergi ke rakyat lah. Faisal Fajar, Tin Milo lagi berkat. Tin Milo tak boleh lah saya buat sebab Tin Milo ni dia tak ada black and white. Kalau kita buat ceramah dan sebagainya, kita panggil seorang buat kutipan tu okey lah. Tapi kalau macam ini buat Tin Milo, macam mana nak buat Tin Milo? Memang NGO lah, kena buat yang sah lah. Dia orang ni pening tau. Setiap saya, dia orang keji betul, hina betul orang PKR ni dengan orang. Apa yang dia orang hina saya? Saya ni inisiatif saya sendiri tau. Saya tengok dah ada orang ikut dah cara saya sekarang ni. Ada dah orang ikut. Ikut saya buat live macam ni, letak saya punya NGO dekat atas. Yalah, inilah guna NGO. Buat apa tubuh NGO? Tapi saya nak tunggu duit daripada menteri masuk, tunggu daripada orang ni masuk. NGO ni memang dia kebajikan untuk membantu rakyat. Nama dia Persatuan Komuniti Perpaduan Kawasan Jagoi Bau, kawasan saya. So, itulah yang saya gunakan. Jadi saya harap kawan-kawan bolehlah buat sumbangan dekat NGO saya di atas ni. Untuk kita kejar sampai ke hujung bulan ni. Mana yang belum gaji, yang makan gaji lah. Janganlah kamu orang beraya masukkan derma. Tapi kalau yang orang kata buat bisnes ke apa, saya harap kamu orang sumbang dengan saya, supaya saya boleh salurkan. Saya buka sampai hujung bulan kan. Faizal, Datin nak 10k lebih. 10k lebih. Tak payahlah kita kutip daripada kawan-kawan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Yang kamu orang sumbang pun dah banyak lah. Lebih orang kata sumbangan kamu orang, lebih orang kata bermanfaat, lebih orang kata perjalanan dia, lebih orang kata ni, lebih kata mulia daripada dia orang yang kritik tu. Dah lah, kritik Liman setakat RM10 tak mengapa Tuhan. Seorang RM10 pun banyak tau. Kalau kamu orang tahu tak, 583 orang tolak walanon 50 orang. So saya anggap 530 orang. Kalau satu orang derma dekat saya RM10, yang kamu orang yang ada ni, sudah berapa? Sudah 5,000 tau. Tak payah. Yang 500 orang ni je. Kalau kamu 500 orang ni derma RM10 seorang, dah 5,000. Tak payah kita nak minta Datin Sri ke apa ke. Tak payah. Mengarut aja. Saya semenjak saya buka NGO ni, saya cakap betul. Ada 1-2 yang kawan-kawan yang ada dalam ni, yang mungkin dia memang orang kaya, adalah sedikit lebih. Tapi, thank you Liman. Tapi saya nak beritahu tidak ada, saya nampak lagi lah. Sepanjang saya buat live, sepanjang saya membuat kutipan ni, tak ada lagi orang yang betul-betul, tak tahulah. Yang orang kata, betul-betul struggle yang ni lah, tak tahulah. Sebab itu saya percaya rakyat ni, rakyat biasa ni lebih banyak. Tak tahulah saya kalau ada orang-orang kaya dekat sini yang nak sedekah ke, yang nak derma ke banyak. Tapi saya nampak tak ada. Tak ada. Semua kawan-kawan yang ada dekat sini sama, kita ni sama aja. Lebih baik kita orang kata percaya dengan kawan-kawan yang ada ni, orang yang susah ni, nak dibandingkan dengan 1-2 orang yang kaya yang kita nak jadi tak ada pun ceritanya. Ada juga yang call saya apa semua, cerita duit gedeng-gedeng, saya tanya. Bagilah kalau ada. Tak ada ni lah, inilah semua. Lepas tu saya tak percaya. Saya belum jumpa lah. Saya tak tahu lagi. Saya belum jumpa. Dalam hidup saya ni, tadi ada sahabat saya bercerita dengan saya.
dia adalah orang derma dekat dia banyak-banyak kan. Saya cakap, saya ni memang tak bernasib baik. Hidup saya dalam buat-buat kerja kebajikan ni tak bernasib baik selalu. Tidak pernah ada saya jumpa orang-orang korporat yang kaya. Mungkin saya ni bukan kaki bodek lah. Jadi saya tak pandai bodek, saya tak pandai mengampu orang, so memang tak dapat lah saya sumbangan-sumbangan yang besar ni. Betul saya kata. Memang daripada kawan macam ni. Belum pernah. Saya tak pernah lagi mendapat sumbangan 10,000 ke 5,000. 5,000 pun. Kalau ada orang menyumbang dengan saya 5,000 ni, saya tak tahulah. Tak naklah terjun bangunan kan, tapi rasa-rasa memang meleleh mata saya. Ni tengok Datin Sri Rosmana ni dia nak letak setakat 40 juta letak ke dashboard kereta. Alah 40 sen pun dia tak ada. Tak percaya saya. 40 sen pun kau tak ada. Saya cakap betul tau. Saya kalau ada orang ya derma ni apa sumbang dekat saya punya NGO ni, ada yang 2,000 pun tak ada. Saya belum jumpa lagi orang sumbang dengan saya 2,000 pun tak ada. 1,000 lebih ada lah, 1,000 lebih. 2,000 belum pernah semua hidup saya. 2,000, 5,000, 10,000 memang tak tahu lah. Awi sedap aja kan, dapat 50,000 sumbangan kan ni. RZ dapat 300,000 kan. Wih, kalau saya dapat macam tu Muhammad Nazri ya, coba kontak Ratu Bonda, triliunan duit dia ada. Bagus juga kawan-kawan kalau ada yang berduit tu, tolonglah derma kat saya ni. Saya tak pernah tahu tau macam mana orang tu nak derma, orang derma tu 5,000. Kadang-kadang saya pun pelik, kenapa perlu buat kertas kerja dia ke, macam mana ke, kan? Tapi kalau saya betul-betul banyak duit tak perlu kertas kerja, aku nampak aja NGO nya ni aku sumbang aja macam tu. Saya pun pening tengok tu Ratu Bonda tu, betul ke cerita tu? Frankie dapat jadi penjilat, dapat lah tu. Masalahnya saya tak dalam kategori yang macam tu ni Frankie. No Safik, satu lagu boleh tu terus berjaya. Oh nanti teman pergi yuk Awi. Saya baca-baca komen kamu orang, tapi macam tu lah. Kalau kawan ada kenal orang kaya ke, orang-orang banyak duit ni, korang tolonglah bantu saya. Korang suruh lah ni apa derma dekat saya punya NGO ni. Takkan korang ramai-ramai ni tak ada yang kenal kan. Niat yang baik insyaAllah akan makmur ni. Saya harap ada lah. Niat memang dah baik dah ni. Tapi saya memang betul, saya tak tahu. Saya kasihan kadang-kadang ada kawan-kawan yang derma 50 sen pun ada yang derma. Saya alamak kasihannya ke kawan ni, saya cakap. Jawan Mini, DJ Syed pergi jumpa Datuk Seri Fatimah Abdullah kah? Menteri Wanita dan Keluarga. Dia memang suka bantu NGO. Masalah saya tak kenal. Frankie, patut bro sebelum berhenti fikir collect duit dana dulu awal-awal baru letak jawatan. Oh, saya tidak minat kerja itulah. Saya kalau saya dah tak ada mood, tak ada ni kan, saya tidak ni lah. Tidak, saya tak tengok pada duitnya, saya tak tengok pada benda-benda macam tu. Saya ikut gerak hati saya. Sama juga saya buat kerja. Takkan tak nampak kenapa Sultan Selangor bersuara lepas itulah video Ratu Bonda. Tak tahulah, saya tak nak lah bab-bab itu kau orang punya pasal lah. Saya bab-bab raja, bab-bab sultan. Payung kuning ni lantak orang lah. Kau nak cerita macam mana? Yang saya nak cerita ni, saya nak membantu rakyat yang susah. Mereka nak cerita duit triliunan ke, duit juta ke, kalau tak bantu kita apa faedahnya kita rakyat ni? Macam ni ke? Yang nak bantu kita ni rakyat sama rakyat. Izan, jangan sentuh 3A bro. Itulah 3A ni saya sentuh lah kaum Dayak, kaum-kaum yang ada di Sarawak saya sentuh lah, tapi tak ni lah. Tak guna pada saya nak layan-layan dia orang tu. Kita ni rakyat nak makan. Lepas tu rakyat yang susah yang lain kita nak bantu.
Baik saya tumpu dengan NGO sana. Kalau betul mereka ni banyak duit, mana yang ada duit tu bantu lah. Apa yang masalah kan? Kita sibuk dengan masalah itu. Nak cerita trilian. Kita dekat sini sibuknya minta RM1. Abdul Razak Salim tahun 50. Thank you Tuan Abdul Razak. Kalau ramai macam Tuan Abdul Razak ni, wah, memang kesana kesini saya pergi hantar bantuan. Betul. Kalau ramai yang macam Tuan Abdul Razak tu, derma RM50, saya akan jadi Ustaz Ebit Riu nanti. Ke sana ke sini pergi hantar bantuan dekat orang. Ramai orang politik cemburu nanti. Izan, bro, ada join Ayuh Malaysia tu ke? Memanglah. Saya tak payah tanya pasal apa yang Rafizi buat, korang tak payah tanya dengan saya. Di mana? Thank you. Apa yang Datin Sri Raja setaraf dengan Menteri Besar Sarawak. Jangan main-main anak Sarawak ni. Memang tak apa benda. dah merepek pula dia kan. Nama Datin Sri cakap dah merepek. Jangan-jangan ni orang mabuk apa? Mabuk ketum. Dah lah, kau jangan merepek lah Datin Sri. Kau Datin Sri ke apa aku tak tahu. Berani-berani kau pakai nama Datin Sri. Aduh, kau waktu cakap saya throw Ramadan tak banyak masa dia minta gift lagi. Thank you Tuan Mustafa. Saya harap ramai lah yang menyumbang kan. Kalau seorang sedikit. Sebab saya kejar target. Kan sampai ujung bulan kan. Sebab saya push pada ujung bulan. Dan bulan depan tu terus saya bergerak lah. Sekarang ni memang belum lah sebab kumpul dulu kan. Ada dah duit, cuma tak boleh teruskan sekarang lah. Sekali nanti ujung bulan, terus tiap-tiap hari saya turun ke kawasan. Tiap-tiap hari saya, dan tiap-tiap hari lah. Tak ada lagi, mungkin live yang macam ni agak kurang lah. Sebab saya banyak push video lepas ni. Sebenarnya lah, tolong konten Daniel supaya dapat duit semasa live. Macam mana tu? Popular Daniel DJ. Muhammad Nazli, popular channel DJ ni. Rosmah pun join. Popular turun Anwar Negara dah nazak. Saya tak ambil peduli dah nak turun Anwar ke, nak kekal Anwar ke. Saya punya kerja, saya nak uruskan NGO. Melayankan cerita dia orang duk berebut nak jadi Perdana Menteri, melayankan dia orang ni, rakyat tak makan dekat bawah. Gila apa? Duk pergi cerita duit puluh-puluh juta, ratus-ratus juta dekat sana dekat sini. Kita ni nanti kalau saya dah ni kamu orang derma ni, korang tak percaya lepas ni. Hujung bulan ni kamu orang tengok. Daif tak daif? Nak cerita sangat kan? Frankie, bro ni buat video bersihkan kawasan bro. Kawasan apa nak bersih? Kawasan pedalaman macam mana nak bersih? Rumput semua kampung-kampung orang tu. Nak bersih macam mana? Tak pada orang Sarawak memang tak nak lah Tambah lagi dengan PKA buat saya macam ni, banyak orang-orang Dayak tu yang sakit hati tu. Betul. Saya ni tak ada lah apa-apa kan. Tidaklah. Kemak ni mana? Steven Nyala, saya derma dah RM1. Alamak. Thank you Steven Nyala. Tuan Steven Nyala. Jangan risau, nama kamu memang ada di sana. Nama memang Steven Nyala lah dekat sana, dia ada tu nanti. Frankie, bersih jalan-jalan Parit. Jalan apa kalau jalan balak? Nak bersih macam mana? Frankie ni pun satu. Kau tak tahu Frankie ni orang mana? Parit macam mana nak parit? Kampung tak ada parit. Parit bendang macam parit bendang macam mana nak bersih? Tak ada. Parit pun tak ada. Liman, saya Dayak memang sakit hati dia. Izan, geng damai salah langkah. Betul. Nanti kalau saya dah buat video baru dia orang ni, baru bila saya dah buat nanti, barulah kau orang tengok orang-orang PKA ni sibuk lah nak turun ke kawasan dan dia nak tunjuk dia orang punya kerja semua kan. Sekarang ni orang gelak. Sekarang ni geng-geng PKA gelak. Saya doakan kamu orang banyak-banyak derma ni. Korang derma banyak-banyak ni sampai ujung bulan ni saya buat kerja betul-betul lah. Kita malukan orang PKA ni. Kata jadi kerajaan makan dekat hotel lah.
Baru orang tahu kan. Lepas tu berduyun-duyun lah, orang pergi turun dekat kawasan kan, buat kerja dia konon-konon. Baru dah dia sibuk pakai, itu pun kalau berani pakai baju PKR lah. Frankie, kalau jalan balak boleh guna Blacko. Ratakan bersihkan. Mana ada. Bukan nak benda tu Blacko nak pakai macam mana? Nak sewa pula, bukan kita ada kita punya. Kau ada aja Frankie. Amin. Okey, sudah derma untuk hari ni. Moga kebaikan. Thank you Mama Tuan Mama Amin. Muhammad Narudin Adena, orang Sabah jangan kena betul. Izzat jangan akan merawang. Nanti tengok. Saya kamu orang yang Rizal, kalau saya buat kerja saya buat tahu. Ini kamu orang tahu saya buat NGO ni, dia orang gelak saya ni. Geng PKR ni, kasih PKR dia gelak saya. Padahal muka Daniel buat NGO kan. Dia ingat ada orang nak derma dekat saya. Tapi kalau dia orang buat lagi tak ada orang derma. Dia tunggu menteri lah, duit menteri. Setibanya lah, kita tak nak orang seperti Anwar. Kalau boleh PKR jangan bertanding. Dia orang nak bertanding biarkan lah, biar dia habiskan duit untuk deposit. Sekurang-kurangnya dapat hilang deposit kan. Boleh juga dapat dekat ni kan, kerajaan. Patah balik kat dia orang lagi. Apalah sangat duit banyak tu kan. 8,000 pada dia orang tak ada apalah. Aduka Ahmad, Raya Sabah dan Sarawak kena tolak Anwar. Itulah saya tengah buat kempen ni. Tuan Aduka, tolong derma dekat saya. Dekat atas tu. Kesindap lambang channel. PBDS makin berani buat kerja. PKR Sarawak makin takut apa punya PKR. Iyalah, itulah. Menteri terlalu jahat menipu Sabah Sarawak. Dah berkali-kali, betul? Dia orang tipu bulat-bulat. Sebab itulah Sabah Sarawak ni kena ada kuasa sendiri untuk mengekangkan kerja-kerja macam ni. Kalau Sabah Sarawak ni dibangunkan dengan cara yang betul dahulu. Satu ya, orang Sabah Sarawak tak perlu nak merempat pergi kerja dekat Semenanjung. Dan peluang untuk orang Semenanjung nak mencari makan dekat Sabah Sarawak pun ada. Jadi kita ni, orang kata Sabah Sarawak dan Semenanjung ni bolehlah sama-sama kita berniaga dan sebagainya. Tapi kau pergi tindas Sabah Sarawak. Orang Sabah Sarawak dah lah wilayah besar. Peluang pekerjaan pendalaman tak ada. Macam mana Sabah Sarawak nak nguruskan Sabah Sarawak kalau pusat menindas Sabah Sarawak? Kau bagi bajet kecil, Sarawak sebesar Semenanjung. Muhammad Azmin kerajaan Songsang, las rakyat tolong rakyat. Itulah. Jadi memang nak kena bersihkan dia orang tu. Sudah lama kita bertindak, ya itulah. Nazir Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya buat live aja sejam lebih. Tak sedar saya buat live sejam lebih dengan kamu orang. Malam tadi sejam lebih tau. Sejam 20 minit. Ada kawan yang komplain. Kau Dania kau pecah rekod. Satu jam ni dia kata. Memang saya tak tahulah, mungkin saya tak boleh letak kepercayaan 100% lah kepada channel saya sendiri kan. Sebab bila video saya di-share kepada geng PKR, saya tengok dia orang hentam ramai-ramai lah, seronok dekat sana kan. Jadi ini channel saya sendiri, so mungkin dia orang tak berani masuk lah. Tapi ada 1-2 yang masuk tukang share lah kan nanti. Nah, Safik. Apa tu? Bukenya. Apa ni? Kodok, my police is on the way. DJ jadikan isi borang Pati Tiong. Jadikan isi borang. Tiong tak cari? Jangan nak isi borang dia. Hairo, jangan rasa malu tuan. Thank you. Terpaksa lah saya menebalkan muka saya kan. Padahal nak bantu rakyat. Saya yang jadi mangsa PKR. Jadi mangsa-mangsa dia orang bully kan. Niat saya nak bantu rakyat. Untuk saya makan, untuk saya sendiri makan, saya cukup untuk saya. Tapi macam mana saya nak bantu rakyat? Sebab saya memang dia orang banyak yang kenal saya. So macam mana saya nak bantu orang? Saya pun tak ada duit. Jadi saya fikir. Saya ramai follower, saya ada kawan-kawan yang ramai di media sosial ni, itu yang saya pergi buat NGO ni.
Ini idea saya, kalau kawan yang ada dalam ni sumbang RM10, sumbang RM5, ada juga faedah lah nanti saya. Dulu saya kumpul tuh yang mana yang macam tadi bagi tu, yang $6, RM6 orang bagi tu dekat gift dekat saya kan. Tu yang saya kumpul dulu. Tapi mana nak cukup? Saya kumpul 6-7 bulan baru ada 4-500. Tak banyak kan? Tiap hari ada yang bagi RM6, $5, $10 kan. Kumpul-kumpul kan beberapa ratus kan. Jadi saya fikir, oh bila saya dah buat NGO, saya fikir-fikir baik pakai NGO, minta bantu kan. Kemudian boleh sewa backhoe untuk repair jalan balak tu. Kak Genting sewa backhoe sehari RM400 je. Tak nak lah saya pergi repair jalan balak tu. Tokai balak sedap-sedap aja pakai. Kita pergi repair. 400 tu baik aku beli bag beras bagi dekat orang. Ada agak faedah. Boleh dapat 10 kampin 400. Amin Nanta. PKA ni parti budak kecil-kecil. Ya, tengoklah saya. Saya kritik-kritik dia orang report polis. Lawak ah. Dah berapa banyak dah report polis dengan saya. PKA ni. Polis pening kepala tau. Apa yang dia orang report, polis pun pening kepala. Jawab ini banyak senyum. Senyumlah, jangan stres-stres dengan PKA tu. Buat apa? Sebab jalan lah rakyat cepat nampak. Cam trik BN sebelum PRU dahulu. Tak nak lah. Apa tu? Apa yang Datin Rosamah ni cakap Kodok, kami syak, dia pengasut. Ni PRM apa ni? Tak faham. Orang gila ke apa? SPRM. Bulan depan bulan depan ataupun bulan 11 PRN sudah. Ada 4 minit lagi kita live. Saya harap yang masih ada dalam ni kawan yang lain yang belum menyumbang, tolong buat sumbangan ya, sikit-sikit pun tak apa. Buat sikit-sikit pun tak apa sebab saya pun tidaklah mengharap, saya faham kawan yang di sini pun susah. Datin Ros sama, baik engkau pergi buka ni. Orang kata QR code. Kalau ada QR code dah, cuba tekan QR code tu lagi bagus. Ramai orang gila sejak jadi PM. Banyak dah gila. Banyak betul yang gila sekarang ni. BN itu BN. Kita ni bukan BN. Kita ni NGO tau. NGO ni kita tak ada lah buat jalan. Gila NGO buat jalan. Kau tak gagak lah Frankie. Kita NGO ni bantu rakyat lah. Saya sampai zinc tu kalau boleh beli. Saya nak beli zinc tau. Ada banyak yang komplain zinc dekat tempat saya. Macam mana nak beli zinc orang? Zinc rumah tu. Rumah zinc dah bocor dah. 20 tahun punya zinc dah. Hitam legam dah. Sekali menitik aja hujan yang lebat tu kan tembus ke dalam zinc tu. Gila betul. Saya kadang tengok tau. Ada satu saya lagi target ni. Ada 2 rumah anak yatim yang saya target ni. Ada dua lah yang betul-betul saya target ni, rumah anak yatim ni. Kasihan betul saya, gila betul. Saya tak tahulah kerajaan mana lah, kerajaan PHS ke, kerajaan GPS ke, 2x5 lah. Memang orang-orang dekat kampung pun celaka jugalah. Benda macam tu simple pun, nak tunggu ni, tunggu itu.